Wabarakatuh. Namaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Yang saya muliakan tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dihormati, kita cuba menghidupkan bacaan hadis di masjid-masjid dan kita cuba hidupkan amalan ini di rumah. Perkara ini sangat penting. Hari ini kita lihat kadang-kadang kita tidak dapat kawal anak-anak kita. Kita tak dapat bina mereka punya kehidupan. Dia dapat masukkan nilai-nilai Islam dalam diri mereka. Di antara sebab besar adalah perbezaan cara kita mendidiki anak-anak kita di zaman ini dan di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, tuan-tuan, ibu-ibu, ilmu adalah sangat penting. Selain dari perjuangan Nabi SAW dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini, ilmu memainkan faktor yang sangat penting di dalam usaha untuk membinakan satu civilization Islam. Apa yang berlaku di zaman Nabi SAW, tuan-tuan? Bila Nabi SAW memberi dia punya kata-kata hikmah jadi masjid-masjid, sahabat-sahabat Nabi SAW ni akan balik ke rumah mereka dan menceritakan kepada anak isteri mereka tentang apa yang Nabi SAW sabdakan pada hari itu. Apa yang mereka belajar daripada Nabi SAW. Begitu juga di antara wanita-wanita di zaman mereka. Mereka bila berjumpa satu sama lain, mereka akan bertanya apa yang mereka belajar daripada Nabi SAW. Dan begitu juga sahabat-sahabat Nabi ini. Ada yang bekerja macam kita, pergi ke sawah padi, pergi ke kerja-kerja di ladang kurma, pergi yang berniaga dan sebagainya. Tetapi ada yang tinggal di dalam masjid. Dan mereka akan berpakat satu sama lain. Kita kata ada form study group lah, kita kata learning culture lah, semuanya telah diasaskan oleh Nabi SAW pada zaman dia. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan, apa yang dia berlaku, ibu-ibu sekalian, di zaman itu mereka semua bersatu padu dalam memperbudayakan hidup atau learning culture ni di dalam masyarakat mereka. Mereka semua belajar satu sama lain. Di atas sebab itulah lahirnya pada rumah-rumah mereka. Walaupun pada masa itu tidak ada sekolah, tidak ada universiti, tapi lahir daripada rumah-rumah mereka ulama-ulama yang gemilang, hamba-hamba Allah yang sangat hebat di zaman dia. Itu sebab dikatakan 3 kurun pertama di zaman Nabi SAW itulah zaman gemilangnya Islam. Bukan kerana mereka kaya, bukan kerana apa, tetapi kerana mereka telah dalam diri mereka, sifat mereka membawa mereka menjadi manusia yang sangat kuat. Ilmu mereka sangat kuat, iman mereka sangat kuat, disebab Islam berkembang dengan begitu pesat sekali. Dalam 30 tahun saja Islam telah tersebar ke hampir 3 suku dunia. Dan manusia berbondong-bondong mengambil Islam ni, mengambil cahaya yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Atas sebab itulah saya menyeru semua ibu bapa supaya dapatkan menghidupkan bacaan hadis di rumah mereka. Peruntukkan masa. Kalau di zaman Nabi benda ni telah dibudayakan, penghidupan ilmu ni di mana-mana mereka berjumpa. Mereka lepak di satu-satu tempat, mereka akan cerita tentang ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Kalaulah kita setidak-tidaknya kita buatlah di rumah kita, ambil satu masa. Lepas asar ke, lepas isyak ke, ambil satu masa pada peringkat permulaannya untuk menghidupkan bacaan hadis ni. Kumpulkan semua anak-anak kita, cucu cicit kita semua duduk depan kita, tutup TV, tutup radio, duduk pakai kalau boleh dengan wudu, duduk dengan beradab, dan kita bacakan kitab-kitab. Antara kitab-kitab pilihan ibu-ibu, bapa-bapa ialah Rajul Solihin, Tanbihul Ghafilin, Fadail Amal, Mentakab Hadis. Dan mana-mana kitab lah yang akan meningkatkan kita punya jazbah untuk kita beramal. Jadi untuk pagi ini ibu-ibu bapa-bapa yang saya hormati sekalian, saya akan baca satu hadis, satu kisah bagaimana orang Islam hidup sederhana di zaman Nabi SAW. Dinyatakan dalam hadis, apabila kemenangan dan pembukaan kota telah berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu semasa dia menjadi khalifah, banyak negara-negara yang telah ditawan, negara-negara yang telah jatuh ke tangan orang Islam. Maka pada masa itu
puteri Saidina Umar ni, anak perempuan dia, Ummul Mukminin, isteri pada Nabi SAW, yang ini Hafsah radhiyallahu anha, dia telah berkata kepada Saidina Umar, sekarang apabila utusan-utusan negara-negara luar datang berjumpa ayahanda, pakailah pakaian daripada kain yang lembut dan suruhlah sesiapa memasak makanan agar utusan-utusan itu dapat dijamu dan ayah pun boleh makan bersama mereka. Saidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kamu pun tahu bahawa ehwal seseorang hanya diketahui dengan baik oleh ahli keluarganya. Saidina Hafsah radhiyallahu anha pun berkata, benar. Saidina Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, aku berkata kepada kamu dengan bersumpah dengan nama Allah, adakah kamu tidak tahu berapa tahun Nabi SAW hidup selepas dibangkitkan menjadi Nabi? Dalam tempoh itu, jika Nabi dan ahli keluarga Nabi makan malam, maka mereka akan berlapar pada keesokannya. Dan jika mereka makan pada waktu siang, maka mereka akan berlapar pada malamnya. Adakah kamu tidak tahu berapa tahun Nabi SAW bangkit menjadi Nabi, namun sehingga waktu peperangan Khaybar, Nabi SAW dan ahli keluarga Nabi tidak pernah kenyang, walaupun hanya dengan memakan sebuah tamar. Saya bertanya kepada kamu dengan bersumpah dengan nama Allah, adakah kamu tidak ketahui bahawa pada satu ketika kamu telah meletakkan makanan di atas sebuah meja kecil, lantas wajah Nabi SAW telah berubah sehingga meja itu dialihkan dan makanan diletakkan di atas lantai, barulah Nabi SAW memakannya. Saya bertanya kepada kamu dengan bersumpah dengan nama Allah, adakah kamu tidak ketahui bahawa selimut Nabi SAW dilipat dua, lalu Nabi berehat di atasnya? Pada satu ketika, kamu telah menghamparkannya dengan lipatan 4, lalu Nabi bersabda, kamu telah menghalang aku daripada bangun pada waktu malam. Yang ini dengan menghamparkan lipatan 4, hamparan itu menjadi lebih lembut dan menjadikan tidur lebih nyenyak. Kekalkanlah ia dalam 2 lipatan, sebagaimana hari-hari sebelumnya. Saya bertanya kepada kamu dengan bersumpah dengan nama Allah, adakah kamu tidak ketahui Nabi SAW menanggalkan pakaian daripada badannya dan membasuhnya sendiri? Dalam keadaan itu, jika Bilal datang memanggil Nabi untuk menunaikan solah, Nabi tidak mempunyai pakaian lain yang boleh dipakai untuk mengimami solah. Nabi SAW akan tunggu sehingga pakaian itu kering, lalu dipakai dan mengimamkan solah. Saya bertanya dengan kamu dengan bersumpah dengan nama Allah, adakah kamu tidak ketahui bahawa seorang wanita daripada Banu Zafar telah menyediakan 2 helai pakaian untuk Nabi, sehelai kain dan sehelai selepang. Nabi telah menghantar salah satu daripada kedua-duanya terlebih dahulu dan sedikit lewat dalam menghantar yang kedua. Lalu Nabi SAW memakai kain yang sehelai itu dengan kedua-dua penjulurnya diikatkan di leher supaya tubuhnya tidak terdedah. Kemudian Nabi telah pergi untuk bersolah. Nabi tidak mempunyai kain yang kedua untuk dipakai untuk menunaikan solah. Demikianlah beliau terus mencerita peristiwa demi peristiwa sehingga Hafsah radhiyallahu anha menangis, dan dia menangis terus-menerus sehingga teresak-esak. Dia menangis sebegitu rupa sehingga kami bimbang dia akan mati dalam kebimbangan itu. Dalam satu hadis lain, Saidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mempunyai 2 orang teman, iaitu Nabi dan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua-dua mereka berjalan di atas satu jalan. Jika aku tinggalkan jalan yang telah dilalui oleh mereka dan memilih jalan yang lain, maka aku tidak akan mendapat apa-apa yang telah didapati oleh mereka. Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa aku akan paksakan diri aku di atas kehidupan dunia yang susah ini agar aku akan mendapati kehidupan yang gemilang di akhirat nanti. Jadi ibu bapa, saudara sekalian, inilah kehidupan sederhana Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Walaupun mereka kurang harta, tapi mereka lah orang-orang yang telah membinakan civilization yang hari ini bermakna seluruh umat manusia mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, kejayaan yang sangat besar menanti bagi mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Jadi bacaan hadis inilah yang kita kena bacakan kepada anak-anak kita
supaya minda-minda mereka dia punya terbentuk. Hati kita ni, pintu hati kita ni dia punya saluran dia nak masuk ke pintu hati ni, dia cara kita berfikir. Apa yang kita dengar, apa yang kita selalu cakapkan. Jadi perkara-perkara inilah yang kita kena selalu perdengarkan kepada keluarga kita. Malah Allah perintah kita untuk bukan saja memperdengarkan bacaan-bacaan Quran di rumah kita, Allah perintah kita untuk memperdengarkan hadis-hadis Nabi SAW di rumah-rumah kita. Jadi atas maksud itulah, marilah sama-sama kita, saya suruh semua orang supaya kita hidupkan amalan ini di rumah kita. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.